Aila? Aila? Sorry, Aila, sorry kacau. Tapi aku ada panggil ustaz ni. Ustaz ni dia nak check bilik kau lah. Ha? Ustaz? Kenapa dia nak check bilik aku? Tak payahlah. Kau jangan suruh dia masuk. Dan waktunya Aila jadi mengamuk tau bila saya mention pasal ustaz. Kau gila ke Syifa? Asal kau bawa ustaz datang sini? Ada ke patut dijerit-jerit kat saya waktu tu? Dan saya pun bukan bawa harimau pun nak masuk dalam bilik dia kan? Tak. Sebenarnya, semenjak belakangan ni, aku selalu mimpi buruk lah pasal kau Aila. Aku tak sedar hati tau. Sebab tu aku bawa ustaz ni untuk tengok-tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan sate. Siapa suka makan sate? Ini lebih kurang cerita pasal sate lah ni. Hari ini baiklah, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama, macam yang KSM katakan tadi, kisah berkenaan dengan sate kan. Alright, kita terus dengan kisah yang pertama. Kisah ni pasal kisah Caltex yang dekat Salo, dekat Kelantan tu kan. Okay, ni kisah dia lebih kurang macam tu lah. Okay. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cerita kali ini boleh dikatakan urban legend jugalah dekat Kelantan. Almost semua orang Kelantan tahu pasal kisah tempat ni, iaitu Caltex dekat Salo tu. Ramai yang dah tahulah, dah kecoh dah tentang kehadiran entiti dekat stesen minyak ni. Ditambah pula dengan kubur lama dan gerai lama yang dikatakan selalu berniaga sate pada waktu malam dekat situ. Namun, biasalah manusia akan anggap cerita tersebut hanyalah rekaan semata-mata jika tak ada terjadi pada batang hidung sendiri ataupun terkena dekat hidung sendiri. Bila dah terkena barulah tahu kan. Okey. Dan cerita ni terjadi apabila keluarga saya ni perlu ke Tanah Merah, Kelantan untuk melawat ahli keluarga yang sudah pun tenat ataupun sakit tenat lah waktu tu. Jadinya, kita terus dengan kisah dia. Saya sekeluarga pergi menaiki 2 buah kereta bersama dengan pakcik saya. Kami terpaksa bertolak pada pukul 9 malam. Kerana menunggu anak pakcik saya ni yang balik daripada tempat kerjanya lebih kurang dalam pukul 8 malam. Okey, setelah semuanya berkumpul kat rumah saya ni yang ramai, kami pun bertolak menuju ke destinasi. Jadi lebih kurang dalam setengah jam lah perjalanan ni, pakcik saya ni bagi signal untuk nak belok ke kanan dan ayah saya pun hanya ikut je lah kereta pakcik saya ni dan berhentikan kereta ni di tepi stesen minyak Caltex tu tau. Rupanya pakcik saya waktu tu nak pergi ke tandas. Jadinya saya pun mengajak umi saya, mak saya lah, untuk ke dalam stesen minyak tersebut untuk membeli air dan jajan-jajan lah, kudapan macam tu. Ni selesailah memilih barang-barang yang saya nak beli. Jadi kami berdua pergi ke kaunter untuk membuat bayaran. Namun layanan staf tersebut ataupun staf dekat kaunter tu boleh dikatakan macam nak tak nak je melayan tau. Mungkinlah dia dalam fikiran saya lah waktu tu mungkin orang ni dia penat agaknya. Waktu pun dah malam kan, mungkin dah time-time nak tutup. Jadinya dia penat lah dengan kerja dia. Jadi itulah. Tapi yang peliknya, kepalanya hanya nunduk je tau. Dan tidak mendongak sama sekali untuk menghulurkan baki ke tangan mak saya waktu tu. Bercakap pun tidak, langsung tak bercakap. Dan umi saya hanya merujuk pada skrin komputer tu, skrin dekat cashier tu, untuk mengetahui harga barangan yang dibeli tadi. Jadinya masuk ke kereta je, adik-adik saya dah merengek. Lapar, biasalah kan budak-budak kan, kita bawa adik-adik saya sekali. Mak pun kata itulah tadi dekat rumah tak nak makan kan. Kebetulan dekat dengan stesen tersebut ada gerai yang masih dibuka tau.
Tanpa sempat ayah saya berkata apa-apa, pakcik saya pun dah memberi signal untuk membelok ke situ. Dan keluar je pada kereta ni, aroma sate telah menusuk ke hidung saya dan membuatkan perut saya pun dah bergelora dah waktu tu. Walaupun baru je habis sepinggan nasi kat rumah tadi. Jadinya ayah saya pun bertanya kepada pakcik saya. Ayah saya ni menggelarkan pakcik saya ni sebagai Angah lah Pak Angah macam tu lah. Angah, betul ke kau nak makan kat sini? Dan, yelah. Kata pakcik saya lah. Maksudnya, yelah, dah alang-alang dah lapar kan. Kita berhentilah kat sini makan. Tapi waktu ni kan, ayah saya ni macam tak nak tau. Macam, kalau boleh dia macam nak mengelak lah daripada kita orang ni berhenti makan kat situ. Namun, apakan daya, dia dengan pakcik saya ni lah, dengan selamanya terus order sate pada tuan kedai tersebut lah. Memang pakcik saya ni jenis keras kepala sikit tau. Dan umi saya pun turut lah nak memesan sate kan. Adik-adik saya dari tadi dah mengengek-ngengek katanya lapar kan. Tapi ayah saya tak kasih kata dia. Jadinya ayah saya pun kata, kita minum air je lah kat sini. Apa lagi mencebik lah adik-adik saya semua tadi merajuk kan. Sebab semuanya lapar tapi ayah tak kasih makan. Nasib baik lah dekat kedai tu, dekat Caltex tadi ada beli roti. Boleh lah kita orang alas-alas perut makan dekat situ. Mula-mula sekali tengok sekali imbas ni tak ada apa-apa pun yang pelik tau kat kedai tu. Lampu terang benderang, pelanggan pun ramai je duduk-duduk makan kat situ, memenuhi gerai yang sederhana tu kat situ. Tapi setelah diamati betul-betul lah suasana dekat situ tak riuh tau. Suram je dan kelam je tau kedai tu. Yang peliknya, pelanggan-pelanggan lain hanya duduk, tunduk dan makan makanan diorang ni tanpa bercakap pun sama sendiri diorang ni. Jadi kami-kami je lah yang bersembang-sembang, yang macam riuh sikit kat situ. Yang lain semua senyap je tau. Yang saya perasan, pakcik yang duk membakar sate tu statik je tau. Dia tak bergerak tau. Means dia punya tangan tu yang gerak kipas sate tu tau. Tapi badan dia, kaki dia berdiri tegak macam tu je. Tangan je dia macam tu kan. Jadi selama kita orang duduk kat situ, kita tengok dia macam tu je lah. Takkanlah tak lengur kot. Kalau manusia biasa mesti dah lengur. Mesti kejap saya ingat kiri, saya ingat kanan ataupun pusing ke tempat lain ke kan. Jadinya bila saya ada perasan macam tu, saya pun cuitlah ayah. Lepas tu saya pun muncungkan mulut saya ni ke arah pakcik tu. Dan ayah saya dah faham tau. Dan hanya suruh saya diam sehingga kita orang gerak daripada situ. Dan selesai bayar, kami pun memulakan perjalanan kembali. Tiba-tiba telefon ayah saya ni berdering tau. Rupa-rupanya makcik saya yang bergelar Mak Zah ni menelefon ayah bertanya lambat lagi ke nak sampai ke rumah. Maksudnya rumah Mak Zah ni lah, nak jenguk orang sakit tadi kan. Dan sepatutnya kata Mak Zah ni lah dah sampai dah pada waktu-waktu macam ni. Lama betul kata dia kan. Jadi ayah saya pun macam pelik lah. Rasanya tadi dalam sejam je kita orang berhenti makan dekat pergi tandas dekat Caltex tadi kan. Dan kenapa pula sekarang ni jam dah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Dan tanpa sedar, rupanya kami telah melalui jalan yang sama tau. Selepas mula bertolak daripada gerai sate tadi tau. Kita orang maksudnya dah lalu situ. Macam tu lah berulang-ulang kita lalu kat situ. Ayah saya yang tadi hanya nampak macam cool, macam relax, macam tenang je. Dengan permainan makhluk ni lah dah mula start marah-marah tau. Kerana ini tidak sepatutnya dijadikan gurauan oleh makhluk-makhluk macam ni lah. Dan ayah saya telefon pakcik saya kat kereta depan ni, suruh pakcik saya ni berhenti kat tepi jalan dulu kata dia. Dan baca surah apa-apa yang patut. Dan ayah saya ni berpesan lah pada pakcik saya ni untuk kunci pintu dan tutup tingkap. Walau apa-apa pun berlaku, jangan buka pintu kereta tau. Jadinya pakcik saya pun hanya menurut lah. Mungkin sudah faham dengan situasi yang yang kami tengah alami waktu sekarang ni. Jadi yang daripada kejauhan tau, kita semua, kita kami dah berhenti kat tepi jalan tiba-tiba saya perasan daripada jauh ni saya nampak macam ada seorang budak perempuan tau. Dia berjalan kat tepi jalan tu tau, menuju ke arah kereta kita orang tau. Entah daripada mana dia muncul, saya pun tak tahu. Dan dia mula mengetuk tingkap kereta seperti macam nak minta tolong waktu tu tau. Tapi ayah saya kata itu jangan buka, biar, jangan layan. Itu hanya permainan diorang saja, kata macam tu lah. Dan cukuplah sekadar kita dah tersesat ke alam mereka ni, jangan nak cari masalah lain, kata ayah saya. Makin lama kedengaran ketukan tu dekat tingkap tu makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat tau. Seperti kan makhluk yang ada dekat luar ni macam tengah marah macam tu lah. Dan tiba-tiba ayah saya pun laungkan azan sekuat-kuat hati dia. Dan ketukan dekat tingkap tu pun hilang.
Dan kemudian kelihatanlah beberapa buah kereta pun dah start nampak, kereta lalu-lalu, ada motor lalu kat sebelah kereta kan. Kemungkinanlah waktu tu kami sudah pun keluar daripada alam tersebut. Ini anggapan ayah saya waktu tu. Dan kami pun menyambung perjalanan. Dan kami tiba ke destinasi tepat pada pukul 4.47 pagi tau. Jika diikutkan, tak lama pun sebenarnya kami menyinggah dan berlega-lega ke atas jalan tu. Tapi tak apalah. Sekarang ni kami pun dah sampai, dah selamat dah pun sampai. Dan keesokannya, sekeluarga pakcik saya ni berulang ke tandas tau. Kerana kata dia sakit perut yang amat sangat, memulas-mulas. Mungkin macam keracunan makanan lah mungkin. Jadinya, dan ataupun mungkin kerana telah makan makanan yang entah daripada mana, alam mana yang diorang makan semalam tu kan. Tak pastilah kami. Dah cakap dah, jangan makan kat situ. Tapi korang tak nak dengar cakap aku. Ni kata bapak saya kat diorang lah. Dengar cerita stesen minyak tu sebenarnya dah ditutup tau daripada tahun 2018 katanya. Sebabnya muflis. Tapi saya pun tak pasti kata dia asal usul cerita ni betul ke tak betul ke kan. Tapi yang pastinya bukan hanya keluarga kami yang pernah mengalami situasi tersebut. Rata-rata mereka-mereka yang pernah terkena usikan ataupun pernah terserempak dengan tempat ni, dengan Caltex Salo ni, bercerita tentang pola yang sama tau. Di mana ada gerai sate dan stesen minyak yang masih beroperasi. Dan ada yang kata pakcik yang menjual sate tu, kubur dia ni terletak dekat kubur lama dekat situ. Wallahualam bisawab. Dan ini adalah kisah pembukaan untuk Kisah Seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Jadinya, kalau menurut KSM lah yelah benda ni sebenarnya ada dekat mana-mana pun sebenarnya kan. Cuma kita ni diberi peluang ataupun ada rezeki tak nak nampak benda-benda macam ni kan. Betul tak? Yang mungkin dia dengan keluarga dia pada malam tu dia beri peluang untuk menyaksikan sendiri dan siap merasakan sendiri sate daripada alam sebelah sana. Dan ini adalah kisah dia. Kita terus dengan kisah yang kedua. Semoga anda terhibur. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni masih lagi berkenaan dengan kisah berkenaan dengan sate Okey, untuk kisah yang pertama tadi kalau kita dengar tadi kisah berkenaan sate dekat Caltex Salo kan. Baik, untuk yang kisah yang kedua ni berkenaan dengan sate juga, tapi kisah berkenaan dengan susuk. Jadi kita terus dengan kisah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syifa. Dan saya nak ceritakan pengalaman saya ni pada zaman universiti dulu. Okeylah, sebelum tu biar saya terangkan apa maksud susuk. Susuk ni sebenarnya adalah amalan sihir yang boleh membuatkan seseorang bertambah cantik dan semakin dikasihi, kata dia. Bukan untuk kecantikan saja tapi boleh jugalah untuk kesihatan, keuntungan dan macam-macam lah fungsi. Kekebalan pun boleh kan. Ada juga saya pernah dengar orang kata pakai susuk boleh jadi kebal. Dan macam-macam lah fungsi susuk ni. Tapi jangan rasa terniblak sebab susuk ni hukum dia haram tau. Okey, kita jangan teruja dengan benda dia. Okey. Katanya caranya adalah dengan memasukkan jarum-jarum emas ataupun jarum-jarum perak ni ke dalam tisu badan dengan disertakan dengan bacaan jampi dan serapah. Dan hukum susuk ni adalah haram sebab ia merupakan sesuatu ilmu yang melibatkan perantaraan jin ni. Dan kalau korang nak tahulah, susuk ni ada pantang larang dia tahu. Okey. Jika dilanggar, susuk itu boleh menjadi racun dan menjadikan si pemakai susuk ni tadi lebih hodoh daripada rupa asal dia ataupun yang rupa dia sedia kalanya. Okey, kejadian ni berlaku tau pada masa zaman saya dekat universiti. Dan saya ni tinggal dekat hostel. Dan bangunan hostel ni besar dan tinggi. Dia ada 5 tingkat dan saya tinggal dekat tingkat 3. So hostel saya ni macam lebih kurang macam apartmen lah. Ada dapur, ada ruang tamu, ada 2 tandas lagi dan 4 bilik tidur kat dalam hostel tu. Dan saya tinggal dekat situ dengan kawan-kawan saya lah. Ada seorang tu nama dia Tuti. Dan since kita orang ni tidur separate room, which means 2 bilik yang lain ni memang kosong lah. Tak ada orang duduk dalam rumah kita. Dan rumah hostel kita ni ada 4 bilik tadi kan. Jadinya saya gunakan 1 bilik, Tuti gunakan 1 bilik. Dan 2 lagi bilik kosong. Okay.
Kita teruskan Ni saya dengan Tuti ni kenal daripada sekolah rendah lagi tau. Dan memang rampat lah sampai sekarang ni. Dan kat universiti ni pun kita orang sama-sama ambil course business kata dia. Belajar sama-sama aliran lah. Jadi nak dijadikan cerita lah. Time kita orang third year semester dekat universiti ni ada housemate baru datang. Jadi saya ingatkan lagi. Waktu ni first time tau saya tengok dia tu cantik sangat tau orang dia. Memang cantik. Tak pernah lah saya nampak dia punya aura tu memang lain macam cantik dia tau. Dan rambut dia panjang, hitam dan lurus. Badan dia pula tinggi macam model. Dan muka dia ni bersinar, putih. Dan kulit dia flawless betul lah macam tu. Dan macam orang kata kalau nak tengok sekali imbas tu saya nampak dia ni. Dah macam Nora Danish dah kata dia. Awal-awal tu saya rasa semua tu macam normal lah orang cantik kan. Jadinya kita orang kenal-kenal lah macam biasa dulu. Dan nama dia ni Suhaila tau. Dia suruh kita orang panggil dia Ayla je. Dan dia ni ataupun Ayla ni ambil course design. Dan dia cakap dia ni anak tunggal. Dan family ni ada business. Dan ada company sendirilah dekat Kuala Lumpur tu. Dan masa tu dia datang dengan baju yang dia nampak memang baju nampak grand betul lah. Nampak mahal betul. Dengan beg tangan Gucci dia. Yelah dalam fikiran kita orang. Mesti anak orang kaya. Mesti anak-anak lord ni kan. Tengok gaya pun kita orang dah tahu dah kan. Tapi kita tak boleh nak judge a book by its cover kan. After berbulan-bulan lah kenal si Ayla ni. Sebenarnya si Ayla ni baik tau orangnya. Tak sombong, sangat pemurah dan friendly. Jadinya setiap hujung minggu kenapa saya kata dia ni pemurah sebabnya setiap hujung minggu dia akan bawa kita orang ni jalan-jalan dekat shopping mall. And teruslah kita orang hang out sampai malam. Dan semua tu si Ayla dia yang belanja. Okey, kalau kat hostel pun dia yang tolong saya selalu masak dekat dapur tau. Jadinya memang rajin pula budak Ayla ni kan. Kalau nak diharapkan si Tuti ni memang lapar lah perut saya ni nak tunggu dia masak sampai ke malam kan. Jadi macam okey lah. Dan kalau dekat universiti pula si Ayla ni memang ramai peminat tau. Berlambak-lambak lelaki bagi dia ni hadiah. Coklat lah, bunga lah, itulah ini kan. Dan bertambah lagi pula kalau masuk sampai waktu Valentine's Day, lagilah banyak. Sampai tak muat lah fridge dekat hostel bilik kita orang ni nak simpan coklat-coklat si Ayla. Yelah, dah muka cantik kan. Memang orang suka lah, of course. Jadinya saya pun ada tanya jugalah pada si Ayla ni. Ayla, apa rahsia awak cantik benar lah. Nampak glowing macam ni kan. Tapi si Ayla ni tak nak beritahu. Tak pernah beritahu pun. Dan bila tanya macam tu dia cakap, dia cakap mungkin dia selalu jaga pemakanan ke. Dia cakap benda-benda yang simple je tau. Dia tak pernah nak beritahu yang betul-betul. Tapi saya tengok muka dia ni glowing lain macam tau. Dan every time Ayla ni ataupun kita orang ni berbual dengan kita orang semua ni, saya ni suka sangat tau. Tenung muka dia. Macam rasa cooling, macam tenang je tau tengok muka dia ni. Sebab cantik sangat muka dia tu. Jadinya, semuanya tak adalah orang kata mencurigakan. Sampailah satu masa ni dan waktu tu birthday si Ayla ni tau. Dan saya ni sebagai housemate yang baik lah. Kita pun decide lah nak belikan si Ayla ni hadiah. Jadi tengah jalan-jalan dekat mall tu, saya ternampak ada satu cermin tau berbentuk macam Arnab. Comel sangat kata dia. Dan saya pun teruslah belikan cermin ni untuk si Alia ni. Dan cermin tu kecil je. Sebab saya realise, saya perasan dalam bilik si Ayla ni langsung tak ada cermin tau. Jadi mungkinlah pada saya, mungkinlah sebab dia ni baru pindah kat situ kan. Kau tak sempat nak beli cermin ke, tak sempat nak beli barang-barang untuk dalam bilik ke apa kan. So cermin tu saya bungkus cantik-cantik. Lepas tu bagi dekat Ayla ni sebagai hadiah hari jadi dia. Tapi masa dia buka hadiah yang saya bagi tu kan, dia buka dan terus dia humbankan cermin tu dekat lantai waktu tu. Nasib baiklah tak pecah cermin tu kan. Dah lah beli mahal, saya beli guna duit allowance saya pula tu kan. Saya pun tanya dia, Ayla, kenapa ni? Ada something wrong ke dengan cermin tu kan? Dan saya perhatikan muka si Ayla ni waktu tu macam cuak tu, macam takut sangat tau. Dan saya ingatkan dia ni nampak hantu ke apa. Tak. Aku cuma tak suka tengok cermin. Oh, ya ke? Sorry. Aku tak tahulah, Ayla. Maaf. Tak apa. Aku simpan je cermin ni thanks tau, Syifa. Anda semua bayangkan muka dia adalah cantik macam Dora Danish macam tu. Tapi tak suka tengok cermin. Make sense tak? Macam tak masuk akal kan? Macam tak logik kan? Dan lagi satu lah. Sejak Ayla ni tinggal dengan kita orang cermin dalam tandas bilik air kita orang ni selalu jatuh tau. Dan selalu pecah. Dan saya pun ada tanya Ayla lah, macam mana cermin tu boleh jatuh? And dia cakap bukan dia yang jatuhkan. Ayla,
Macam mana cermin tu boleh jatuh Tadi kan aku tengok cermin tu macam elok je. Oh, tadi kan masa aku guna tandas tu tiba-tiba ada angin kuat dan cermin tu terus jatuh. Aku tak kacau pun cermin tu. Kata si Aila tau. Dan masa tu saya taklah curiga sangat tau. Lagipun cermin tu kita orang pun main gantung je dekat tepi dinding tu kan. So possible lah kalau dia jatuh sebab kena tiup dengan angin. Nasib baiklah Tuti ni tolong belikan yang baru. Jimat sikit lah duit saya ni kan. So bukan tu saja saya dengan si Tuti ni selalu tau solat berjemaah pada waktu maghrib dengan waktu isyak. Jadi every time kita orang nak solat jemaah ni, of course lah kita orang kan satu rumah kan. Jadi kita pun ajak si Aila ni untuk join sekali lah. Tapi si Aila ni selalu bagi alasan. Kata dia datang bulan lah. Ataupun dia cakap dia nak solat kat dalam bilik dia je. Tapi pasal tu saya tak marah dia lah. Sebab lagipun hak dia lah kan. Katanya nak solat sendiri ke, nak solat jemaah ke kan. Dan lagi satu perempuan memang ada cuti dia. Okay. Dan lagi satu saya ni suka pasang radio azan tau. Kalau dah masuk waktu solat. Dan radio tu saya letakkan dekat dapur kita orang. Jadinya sambil-sambil dengar azan tu bolehlah saya ambil wuduk dekat dalam tandas ni. Lepas tu radio tu tiba-tiba berhenti tau. Macam ada orang tutup radio tu. Jadi saya pergi ke dapur untuk nak cek. Dah kenapa radio aku mati kan? Dah tu saya nampak si Aila ni kat dapur tau waktu tu. Aila, buat apa kat sini? Kau nak makan ke? Tak. Ni radio kau ke? Aku tutup lah sebab bising sangat. Saya waktu tu terus speechless tau. Dan saya pasang ni tak adalah kuat sangat pun pasang radio tu. Ada ke dia kata dia tutup azan tu sebab kata dia bising? Kalau dia tak suka bising pun, at least lah tunggulah sampai azan tu habis. Tak sampai 3 minit pun. Okey, itu baru sikit cerita pasal Aila ni. Okey, waktu bulan puasa awal-awal tau dia cakap dia tak puasa sebab datang bulan kata dia. Tapi tu masih boleh terima lah alasan dia tu datang bulan. Memang perempuan ada cuti kan. Okey. Tapi takkanlah datang bulan ni sampai 2 minggu kan. Selama sebulan tu sekali pun dia tak pernah join kita orang sahur tau. Kalau waktu berbuka pun dia makan sikit je. Sikit tu, dia punya sikit tu bukan sikit betul-betul macam sikit. Separuh nasi, separuh pinggan nasi ke apa, setengah sendok ke apa, tak. Dia punya sikit tu lebih kurang macam 2 suap nasi je. Lepas tu dia kata, dah kenyang dah kata dia. Dan saya tak nak lah waktu tu fikir yang bukan-bukan Mungkin dia tengah diet lah agaknya kan. Bulan puasa pun diet lagi kan. Tak tahulah. Okay. Jadi ada satu malam lah saya terjumpa satu artikel. Orang kata tengah scroll-scroll Facebook apa semua lah. Saya terjumpa satu artikel dekat Facebook berkenaan dengan susuk tau ada satu malam lah saya terjumpa satu artikel. Orang kata tengah scroll-scroll Facebook apa semua lah. Saya terjumpa satu artikel dekat Facebook berkenaan dengan susuk tau Tiba-tiba waktu tu hati saya ni gatal nak tekan link ke artikel tu. Jadi saya pun tekan lah. Bila tekan dia keluar. Okay, faham. Artikel berkenaan dengan susuk ni. Saya pun baca. Dan sebenarnya saya tak pernah pun orang kata minta yang si Aila tu pakai susuk. Ataupun terfikir waktu tu yang si Aila ni pakai susuk. Dan kalau dia nak cantik pun, saya harap sangatlah yang dia gunakan cara halal. Ataupun dia memang cantik natural lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi semenjak dia tinggal dengan kita orang ni, saya dapat rasakan tau macam ada sesuatu yang pelik. Ada sesuatu yang tak kena dekat si Aila ni tu. So, waktu saya baca salah satu pantang larang berkenaan dengan susuk ni dia kata dekat situ, orang tu kata kalau orang yang guna susuk ni dia tak boleh makan sate tau. Jadi mungkin sebab sate tu berlidi lah. Lebih kurang kat situ, lebih kurang macam tu lah kata dia Jadi dia keesokan hari dia, saya pergilah dekat warung yang menjual sate ni. Saya belilah sate, bawa balik rumah untuk makan malam tu tau. Jadinya bila dah beli, dah berkumpul ramai-ramai, ajaklah si Tuti ni dengan si Aila ni untuk makan sekali. Dan si Tuti ni bila nampak sate kat depan mata, bukan main cepat lagi dia batai dia makan sate tu kan. Tak sempat-sempat baca bismillah, langsung kan. Dan memang kalau buat makanan ni, si Tuti ni memang nombor satu lah. Dan Aila ni pula, mula-mula dia tengok je tau makanan yang saya bawa tu. Lepas tu bila dia nampak sate tu, muka dia tu macam berubah tau. Dah macam berkerut-kerut. Saya perasan lah muka dia waktu tu kan. Jadi saya pun tanya, Aila, kenapa? Kau tak pandai makan sate ke? Ya aku macam, aku kenyang lagi lah. Tadi aku dah makan.
Makanlah sikit kan. Sedap ni tau. Ini sate daging ni yang paling laku tau dekat warung Pak Saleh ni. Nasib baik aku sempat beli tadi tau. Ini aku bawa balik rumah, kita makanlah bersama-sama. Jadinya si Aila tau, dia diam je tau, muka dah macam berkerut-kerut habis lah. Memang takut sangat, muka cuak pun ada kan. Nampak sate macam nampak apa, macam nampak kerbau pula kat depan mata kan. Tak, padahal tak tahulah kenapa muka dia macam tu. Nak dekat 5 minit jugalah, saya dengan si Tuti ni pujuk-pujuk si Aila ni, makanlah, makanlah, penat tau aku belikan kau ni baik-baik, memang paling sedap lah kat sini. Jadinya akhirnya dia makan juga. Tapi dia makan satu cocok je sate tu. And after that, dia dah makan satu cocok tu, dia kunyang-kunyang sikit, dia terus lagi masuk dalam bilik macam tu. So, okay lah. Since Aila dah makan sate tu, and nothing happened after that kan. So, jadi saya dah rasa lega lah. Kira kan si Aila ni taklah pakai susuk waktu tu. Tapi kan, lepas saya dengan Tuti ni dah siap-siap makan, kita orang pun kemas-kemas lah dan bersih-bersihkan kawasan kita orang makan. Kita orang makan kat ruang tamu waktu tu. And then ni, kita orang nak pergi dapur. Nak pergi dapur tu lalu kat depan bilik Aila. Kat di situ ada satu tong sampah. Waktu kita kat dapur tu, kita nampak daging sate tadi macam bekas sate yang dah berkunyah tau dekat dalam tong sampah tu tau. Memang terang-terang lah yang si Aila ni buang sate yang dimakan tadi tau. Tapi waktu ni saya masih lagi berhusnuzon juga. Mungkinlah dia ni alergik sate ke, ataupun sate tu tak kena dengan selera dia ke waktu tu kan. So, sejak kejadian sate tu lah saya gelisah tau setiap masa waktu tu. Dan satu malam tu, Aila ni, dia keluar lah pergi hang out dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan universiti dia lah. Dan Tuti pula dekat dapur tengah makan waktu tu. Ini saya pun baru je habis solat maghrib waktu tu, sambil tunggu solat isyak tu. Saya kemaskan ruang tamu, kemas lah mana yang kawasan dalam rumah tu lah. Kemas. Lepas tu saya cek bilik si Aila lah. Mana tahu kot, waktu tu kan maghrib kan, tingkap bilik dia belum tutup ke apa kan. Niat saya nak tutupkan tingkap bilik. Dan masa saya buka pintu bilik dia tu, saya nampak, Masya Allah, bilik dia punyalah bersepah. Kotor sangat tau bilik dia. Dah macam store dah saya tengok. Berabuk-rabuk. Dengan luggage dia, dengan penuh dengan baju bersepah-sepah. Buku-buku dia ni berselerak dekat atas meja waktu tu. Dan katil dia ni penuh dengan beg dan barang-barang makeup si Aila ni tau. Bila tengok macam tu, sakit mata saya tau. Sebab tengok dah macam tangkah harimau dah. Jadinya saya pun tolonglah kemas-kemaskan sikit bilik dia tu. Dan time saya kemas bilik ataupun katil si Aila tu, saya terjumpalah satu kain kuning yang bergulung dekat bawah bantal si Aila tu. Kain tu kecil je, berikat dengan tali macam tu. Dan jadi saya pun bukalah benda tu. Mana tahu kot sampah ke je kami bolehlah saya buang kan. Sebab takut dalam tu sampah-sampah benda yang Aila ni nak buang tapi tak buang, saya boleh tolong buang. Dan masa saya buka kain tu lah, kau tahu tak? Sikit lagi saya nak terpengsan tau. Bila tengok dalam kain tu macam ada jarum-jarum emas kecil-kecil tau. Banyak bangun jarum-jarum emas tu. Dan lepas tu ada blood stain ataupun kesan kotoran darah atau kesan darah dekat kain tu tau. Dan masa tu saya tahulah benda tu memang benda yang tak baik tau. Automatik. Waktu ni saya terus mengucap panjang dah. Ni dan saya dalam ni dah menggigil sebenarnya. Ni kalau si Aila ni tahu saya bongkar barang-barang ni, tak pasal-pasal dia mengamuk pula nanti. Jadinya saya pun lekas-lekas tutup balik, ikat balik kain tu macam mana yang asal saya jumpa tu. Dan letak dekat tempat asal saya jumpa tadi, dekat bawah bantal si Aila tu. Tak lama lepas tu, saya macam tercium ada bau harum tau. Waktu tu saya dah keluar daripada bilik Aila tau. Dia dah keluar, dah orang kata dah solat isyak apa semua. Tiba-tiba tercium bau harum. Harum dia bukan macam harum minyak wangi tapi harum dia macam harum bau bunga kemboja macam tu. Dan kalau korang semua nak tahu lah bunga kemboja ni biasanya bunga yang ditanam dekat tanah perkuburan tau. Dan bau bunga kemboja ni memang harum sangat. Tapi masalahnya kita orang tak ada tanam pun bunga kemboja ni. So daripada mana datang bau bunga kemboja ni tau? Dan saya waktu tu dah mula start rasa lain macam. Dah rasa seram dah. And then tiba-tiba ada angin melintas dekat depan muka saya. Saya rasa macam angin kan. Korang bayangkan dalam rumah kita orang tu tak pasang kipas. Aircon pun kita orang tak pasang tau. Tingkap waktu tu semua tutup. Yelah, baru time maghrib macam tu kan. Memang tingkap semua tutup. Dan kipas kita orang tak pasang pun malam tu. Tu macam mana boleh datang ada angin. Tiba-tiba dia macam, memang terasa lah angin lalu kat depan muka saya. Dan malam tu saya ni memang tak boleh nak tidur lah. Meremang bulu roma saya lepas masuk bilik si Aila tu. Dan masa saya tengah tidur tu saya terkena sleep paralysis.
Sleep paralysis ni dia lebih kurang macam kena tindih macam tu lah. Dan saya tak tahulah pukul berapa saya tersedar tau. Lepas tu tangan dengan kaki saya ni terus tak boleh bergerak macam tu. Kepala je yang boleh gerak ke kiri kanan. Dan saya cuba tengok jam dekat dinding. Tapi gelap kan, so saya tak nampak lah pukul berapa. Lepas tu saya tengok kat sudut kiri bilik saya dan ada macam bayang-bayang tau. Dia ni macam bayang-bayang hitam tau. Bentuk macam manusia dengan mata dia berkilau warna merah. Bayang-bayang tu tak bergerak lah. Dia macam statik dekat situ. Just berdiri dekat hujung dinding je. Tapi masa tu saya tak sempat lah nak fikirkan apa-apa. Yang saya fikirkan adalah macam mana nak bergerak balik ni waktu tu kan. Jadinya dah lama dah terkaku macam tu kan. Saya pun mulalah baca surah-surah yang ada dalam kepala otak saya waktu tu kan. Lepas saya cuba gerakkan badan saya kuat-kuat, barulah dapat terkeluar ataupun tersimpul, terbuka ikatan orang kata daripada saya kena tindih tadi lah. Dan after that lah, saya terus tidur. Dan esoknya, saya bagi tahu si Tuti apa yang dah jadi semalam kan. Tuti, aku dah lama dah ada insting yang Ayla ni macam ada bawa benda yang tak baik je tau masa pindah kat sini. Aku rasa kan, si Ayla ni pakai susuk lah. Syifa, seram lah aku dengar cerita. Possible juga dia ni pakai susuk. Sebab kat universiti ni kan berlambat-lambat gila kan laki-laki yang suka kat dia kan. Padahal aku lagi cantik daripada dia kot. Si Tuti ni kan sempat lagi lah dia buat lawak. Tengah-tengah orang kata, tengah-tengah serius macam ni, dia boleh buat lawak macam tu kan. Engkau ni perasan lah. Tapi tak rasa Alia tu pelik ke? Kan? Sebenarnya kan, aku pun realise jugalah. Sejak Ayla tinggal dengan kita ni, banyak perkara yang ganjil tau, yang berlaku. Cermin dekat tandas tu, kau kira tak? Dah dekat 5 kali tau jatuh pecah. Dan kau ingat tak? Dia pernah buang sate yang dimakan hari tu. Sate kan pantang larang orang makan susu. Dan Tuti cakap yang dia sendiri pun hairan tau dengan perangai si Ayla tu. So bukan saya seorang je lah yang fikir ada something wrong dengan si Ayla waktu tu. Dan lepas tu, saya dengan Tuti ni decide lah untuk perhatikan si Ayla ni tau. Dan untuk beberapa hari kita perhatikan lah. Tengok kan gerak-geri si Ayla ni. Perangai dia macam mana, apa yang dia buat, apa semua kan. Lagipun, kita orang waktu tu belum 100% sure lah yang si Ayla ni pakai susu. Dan untuk beberapa hari kita perhatikan lah. Tengok kan gerak-geri si Ayla ni. Perangai dia macam mana, apa yang dia buat, apa semua kan. Lagipun, kita orang waktu tu belum 100% sure lah yang si Ayla ni pakai susu. Tapi semenjak saya masuk bilik si Ayla hari tu, nak kemaskan bilik itu kan. Dan saya kerap kena kacau tau. Macam ada benda tau. Macam ada semacam je tau. Dan setiap kali saya pasang radio, channel dia tu macam berubah. Bergerak tukar ke channel lain tau. Dan lepas tu, saya selalu mimpi buruk pasal si Ayla tu. Dan dalam mimpi tu si Ayla tu minta tolong sambil tekuk muka dia dengan tangan tau macam tu. Bukan tu sajalah. Kalau si Ayla ni keluar hang out dengan kawan-kawan dia, saya selalu tau nampak jelmaan si Ayla ni dekat hostel. Jadinya pada satu malam tu lah saya kena ganggu teruk sangat tau. Dan waktu saya tengah tidur tu, badan saya tak dapat nak bergerak langsung. Lepas tu, tulang belakang saya ni rasa sakit sangat tau. Seolah-olah saya kena hempap dengan sesuatu yang amat-amat berat. Nasib baiklah saya ni jenis hati yang kental. Jadi saya pun baca doa-doa, baca surah-surah yang ada yang saya hafal ni. Saya baca dalam hati. Kali ni, kepala pun tak boleh gerak tau. Cuma mulut langsung pun tak boleh gerak. Satu badan semua. Dan kalau dulu sebelum ni, kepala masih boleh gerak lagi kan? Kali ni langsung tak boleh gerak. Jadinya kali ni saya boleh baca surah-surah ni cuma dalam hati je waktu tu. Dan after saya tersedar, saya terus bangun dan lari ke bilik Tuti. Dan Tuti waktu tu tengah tidur lah. Tapi saya kejutkan juga si Tuti ni dan saya ceritakan semuanya pada si Tuti tau. Jadinya lepas tu kita orang pun decide lah nak call ustaz. Suruh ustaz ni datang dekat hostel kita orang. Tapi sebab kan masa tu dah lewat sangat, dah pukul 3 pagi dah waktu tu. Tak kalau ustaz datang rumah nak dara kan kat hostel kan. Jadi kita orang decide untuk call esok je lah. Esok pagi baru kita call minta tolong ustaz ni.
Jadinya saya pun tidur dengan tuti sebab dah takut sangat nak tidur dalam bilik saya pada waktu tu. Dan esok paginya lah Ustaz pun datang dekat hostel kita orang. Dan Aila ni masih lagi tak tahu tau yang kita orang ada panggil Ustaz ni. Dan masa Ustaz tu datang lah, saya ceritakan apa yang terjadi. So first, Ustaz tu check bilik tidur saya dengan bilik tidur tuti tu. Lepas tu dia nak check pula bilik tidur si Aila ni. Tapi sebelum tu, saya panggil lah si Aila ni untuk keluar dulu. Aila? Aila? Sorry, Aila, sorry kacau. Tapi aku ada panggil Ustaz ni. Ustaz ni dia nak check bilik kau lah. Ha? Ustaz? Kenapa dia nak check bilik aku? Tak payahlah. Kau jangan suruh dia masuk. Dan waktu ni, Aila jadi mengamuk tau. Bila saya mention pasal Ustaz. Kau gila ke Syifa? Asal kau bawa Ustaz datang sini? Ada ke patut dijerit-jerit kat saya waktu tu? Dan saya pun bukan bawa harimau pun nak masuk dalam bilik dia kan? Tak. Sebenarnya, semenjak belakangan ni, aku selalu mimpi buruk lah pasal kau Aila. Aku tak sedar hati tau. Sebab tu aku bawa Ustaz ni untuk tengok-tengok. Mana tahu hostel kita ada benda yang tak baik ke? So, kan nak cakap aku bawa benda tak baik lah kat sini. Suruhlah dia cek bilik kau je. Buat apa nak cek bilik aku pula? Kau keluarlah. Dan sekali lagi, saya terkena tegangan daripada si Aila tu. Tapi waktu ni tak apa. Saya masih bersabar lagi tau. Sebab saya ni tak nak paksa-paksa lah. Paksa kawan-kawan, paksa si Aila ni. Jadinya saya pun keluar daripada bilik si Aila ni. Dan dia terus tutup pintu bilik tu. Bam! Dan Ustaz cakap waktu tu, tak apa. Biar dia check dia daripada luar, kata dia. Dan Ustaz ni pun berdirilah dekat depan pintu bilik si Aila tu. Lepas tu Ustaz ni baca-baca ayat-ayat Quran lah. Ayat Quran dia baca-baca sambil berdoa macam tu. Dan tak lama habis tu, saya dengar tau, suara si Aila ni daripada dalam bilik dia ni bergoyan-goyan, minta tolong waktu tu kan. Jadinya saya pun ketuk-ketuk lah pintu bilik si Aila ni. Aila? Kau okey ke Aila? Waktu tu si Aila ni masih terjerit-jerit tau. Macam orang kena rasuk macam tu. Dan lepas tu saya buka pintu bilik dia. Nak cuba buka, tapi berkunci, tak boleh buka tau. Nasib baiklah yang saya ni ada kunci spare untuk bilik dia tu. Jadi saya pun buka lah pintu bilik si Aila ni. Buka. Nampak dalam bilik si Aila ni. Si Aila ni dah terbaring tau. Dekat atas lantai tu, menangis-nangis sambil dia tutup muka dia macam tu. Jadi saya pun datang dekat si Aila ni perlahan waktu tu. Kata si Aila, tolong aku, muka aku sakit muka aku pedih. Sampai menangis-nangis lah waktu tu. Dan first time lah saya tengok si Aila tu kesakitan macam tu tau. Sambil dia tutup tangan dekat muka dia macam tu tau. Kesian sangat tau saya tengok si Aila waktu tu. Dan saya tengok si Ustaz ni, nampak Ustaz ni masih lagi terkumat kamit membaca ayat-ayat Al-Quran waktu tu. Dan saya ni cuba, Aila, menenangkan si Aila lah waktu kan. Aila, relax lah Aila. Kenapa ni? Dan tak lama lepas tu, Aila pengsan. Tak sedarkan diri langsung. Dan Ustaz tu suruh saya ni dengan tuti angkat si Aila ni untuk baringkan si Aila ni dekat atas katil. Nasib baiklah si Aila ni ringan kan. Tapi kita orang terkejut juga kerana tengok muka Aila waktu tu penuh dengan darah tau. Nasib baiklah saya ni tak ada hemofobia, kata dia. Hemofobia ni mungkin takut pada darah lah agaknya Dan kita orang pun lap-lap muka si Aila ni nak hilangkan darah tu. Dan lepas tu kan, korang tahu tak? Nak terbiliak tau, biji mata saya dengan si Tuti ni tengok muka Alia ni berubah dekat depan mata kita orang. Dia punya berubah tu tak adalah berubah macam ngelebih macam, tak ada. Dia punya berubah tu, kalau sebelum ni nampak muka memang putih macam muda, cantik, flawless macam tu kan. Dia punya berubah tu, nampak muka dia tu dah tak ada glowing. Itu satu. Keduanya, nampak macam muka, kalau umur dia dalam 20 tahun kan, nampak macam umur dia bertukar ke rupa macam lebih kurang umur perempuan umur 40 tahun lah macam tu kan. Jadinya Ustaz pun adalah beritahu yang Aila ni sebenarnya ada pakai susuk dan didampingi oleh jin yang membantu Aila ni untuk kekal cantik dan sihat. Macam tu lah. Dan disebabkan susuk ni lah, susuk ni dia melibatkan jin dengan syaitan ni. Sebab itulah pemakai susuk ni mudah terpengaruh dengan energi-energi jahat yang membuatkan dia malas nak beribadat dan berperilaku atau perangai dia bukan-bukan, berperilaku aneh lah kan. Macam tu lah Dan menurut Google, susuk ni boleh dibuang oleh dukun yang membuat susuk tersebut lah.
ataupun dibuang dengan cara yang diajari oleh dukun tersebut pada si pemakai dia. Tapi susuk ni juga boleh hilang dengan sendiri jika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat. Dan sejak kejadian itulah si Ayla ni berhenti daripada universiti dan balik ke Kuala Lumpur. Dan dia langsung tak ada mention tau pasal susuk yang dia pakai tu. Mungkin dia malu kot nak cerita Dan dia ada cakap lah yang dia nak pergi berehat dan tenangkan fikiran dekat Kuala Lumpur sana. Dan semenjak kejadian tu, saya tak pernah lagi dengar khabar ataupun berita tentang si Ayla ni lagi tau. Tak tahulah dia okey ke tak masa ni kan. Dan saya just harap lah yang dia sedar apa yang dia lakukan tu adalah syirik dan berdosa. Yalah, kalau nak cantik sekalipun, janganlah gunakan cara yang haram. And after that lah, Alhamdulillah, tak ada lagi saya kena ganggu pada setiap malam. Dan untuk dijadikan pengajaran kita semua, janganlah kita cuba untuk memundurkan Allah ni. Susuk ni hukumnya haram bagi orang Islam. Dan kita kalau boleh, hindarilah perkara-perkara yang tidak baik. Dan lebih membanyakkan membuat amalan-amalan kebajikan. Dan ini adalah kisah yang kedua berkenaan dengan sate yang KSM sampaikan pada kali ini. Macam mana anda rasakan dengan kisah yang susuk ni? Semoga mana yang baik kita ambil. Orang kata kita jadikan iktibar. Kita boleh follow. Tapi yang buruk tu jadikan sepadan lah daripada semua kisah-kisah yang KSM ceritakan. Baiklah. Baik, dan ini adalah kisah seorang Malaysia pada kali ini. Semoga anda terhibur dan terima kasih pada anda semua yang sudi mendengar kisah ini sehingga habis. Okey, baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam.